Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna bil islami qa'imah wa ihfazna bil islami qa'idah wa ihfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan wa la hasida. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang pemurah beri lagi fursah, peluang kepada kita boleh sama-sama kita berhimpun di dalam masjid dia dan sama-sama kita nak menghadapi untuk nak mari tengok sedikit daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim daripada suratul Mulk sebagai satu surah yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Tuhan menjadikan bagi kita supaya kita ni manusia ingat tujuan yang Allah Subhanahu wa taala beri kita hidup di atas muka bumi yang tidak kekal ini. Bagaimanakah kita nak bawa hidup kita supaya kita boleh buat bekalan kita hidup di atas muka bumi ini apabila kita menemui akan Allah Subhanahu wa taala satu hari kita akan dapat kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Itulah matlamat ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia. Sebagaimana kita telah jumpa dua kali mari dah lah perjumpaan kita ni yang kita telah beri huraian dan pengertian isi kandungan suratul Mulk. Hari ini setelah daripada kita dengar dah minggu yang telah lepas tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang tidak beriman dan orang yang tidak ambilnya pengajaran Allah Subhanahu wa taala mai guna di dalam hidup dia, apakah akibat hujung jatuh ya Allah Subhanahu wa taala khabar di dalam Al-Quran sebagaimana kita telah dengar pada perjumpaan minggu dahulu. Pada hari ini sebagai ayat baru pula lah, iaitu suratul Mulk ayat 20 ayat yang ke-12. Hari ini Tuhan nak ayat pula tentang orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman, sifat orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah mereka itu nak dapat ganjaran hidup dia tu? Tuhan nak wigapo? Tuhan kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzi, inna tu maknanya gano? Maknanya mereka-mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata
mereka-mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dalam keadaan dia itu ghaib. Ghaib ni makna kan? Iaitu kita ni tak pernah tengok akan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni tak pernah tengok azab yang Allah Subhanahu wa taala sedia, dan juga tak pernah tengok nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Akan tetapi apabila kita nak buatnya gapo-gapo, kita kira kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata ini maqam ni orang panggil maqamul ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seolah kata maqam hak tinggi sekali. Sebab tu Tuhan kata innal ladzi, sesungguhnya mereka yang gana yakhshawna, mentakuti mereka itu rabbahum, Tuhan bagi mereka. Rabb maknanya Tuhan yang duduk carakan kita. Rabb dalam bahasa Arab bermakna mudabbir, yang duk uruh, duk atur, duk jaga, duk dule, duk mengasuh, duk beri rezeki. Itu makna Rabb. Orang-orang yang beriman ni yakhshawna rabbahum, takut Tuhan-Tuhan mereka bil ghaib, dalam keadaan kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang Tuhan royak di dalam awal surah Al-Baqarah. Tuhan kata Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib, perkara yang gaib. Maka kita ni sebagai manusia yang beriman, yang kenalnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, kita takut kepada dia dalam keadaan ghaib. Kita mari semaya kerana kita takut kepada Allah. Kita tak buat benda haram kerana kita takut kepada Allah. Kita tak menzalimkan diri kita, menzalimkan orang-orang yang lain, menzalimkan binatang kerana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah taala umpama tu yang nak dapat gapo? Lahum, bagi mereka itu balasan kan? Lahum maghfiratun, bagi mereka itu keampunan daripada Allah. Katanya ahli-ahli tafsir, keampunan di sini maknanya perkara-perkara yang duk jadi kemusnahan, jadi masalah dalam hidup, jadi payah dan susah, semua itu timbul daripada al-dzam, dosa belaka. Hatta sehingga katanya Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala, tidak masuk semut di dalam sakar kita, gula kita, menisai kita, malaikat dengan sebab kita tu berdosa. Makna semua masalah yang kita duk serabut, sumak dalam dada, semua tu timbul daripada gapo? Zam, dosa. Apabila Allah Subhanahu wa taala warinya sifat maghfirah bagi orang yang berdosa, seolah kata kita ni tak lepas manusia daripada salah dan silap dengan hukum Tuhan, Tuhan apungkan benda tu. Sebab apa? Natijah daripada kita takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan gaib. Kita tak nampak Tuhan, kita tak nampak azab Tuhan, kita tak nampak janji yang hak molek, hak Tuhan berjanji terhadap kita, tapi kita takut kepada Tuhan. Orang lagu ni Tuhan maghfiratun, Tuhan bagi dia itu maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata benda ada sekat tadi tu tubik dia habis. Seolah gitu. Itu dalam dunia. Wa ajrun kabir, ajr mana pahala, kabir mana besar. Katanya ahli tafsir di sini ajrun kabir bermakna jannah, mana syurga. Orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tu hapung dosa dia. Sebab apa? Sebab dosa inilah yang menyebabkan dia itu jadi susah hidup. Yang kedua, dosa inilah yang menyebabkan dia tak boleh nak masuk syurga. Apabila begitu, Tuhan hapung dosa dia, hidup dia akan jadi bahagia dan dia akan boleh masuk syurga. Sebab tu Tuhan wa'ri perkataan wa ajrun kabir, balik belakang daripada maghfirah. Supaya nak kita tahu kata apabila Tuhan hapung kediaman kita, tempat yang kita Allah Ta'ala cedek bagi kita, iaitu apa? Al-Jannah, iaitu syurga.
Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat lain, dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfirah. Cepat olehmu hai orang yang beriman kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nak buat lagu mana nak itu hapunkan kita? Ha ni jalan. Kita mai duduk dalam masjid ni katanya warasatul anbiya, dosa besar mana pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita tak terkhayal, tetapi malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sekarang ni dok minta ampun kepada kita sore ke sore. Allahumma ighfir fulan ibnu fulan, sebut nama kita depan Tuhan dia. Sebab tu salah satu daripada cara kita mari di masjid ni, mari mengaji mudarasah Al-Quran, mari kita kaji isi kandungan Quran. Hak tu makna kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, daripada Tuhan kita, wa jannatin, syurga tadi itu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Syurga luas mana? Kalau nak adu langit dan bumi ni mari duk sekali, luas dia lagi. Sedia bagi siapa tu? Uiddat lil muttaqin. Tuhan sedia akan bagi orang yang beriman, yang ada sifat takwa. Takwa ni punca dia daripada sifat al-khasyah. Hati kita apabila kita takut, kita berhenti diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala murka, maka hasil bagi kita at-taqwa. Maka apabila orang dapat perkara itu, kediaman dia syurga. Mari tafsir kata wa ajrun kabir. Itu maknanya. Dan yang takut kepada Tuhan ini, ni Tuhan tutup daripada kita. Tutup ni mana kata nak kita itu takut kepada Allah. Ada satu makhluk lagi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, so tokoh batu ataupun gunung, bukit tak gunung yang penuh dengan batu tadi itu, ia takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ayat dalam Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada di kalangan batu yang dia itu jadi runtuh, jadi gugur dia, jadi pecah dia min khasyatillah, kerana dia takut akan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati manusia yang tak kenal Allah, dia itu lebih dahsyat, lebih keras, lebih sakit, lebih takabur dengan Tuhan dia, tak jang nak tunduk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama iblis, seumpama Yahud, dia tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggil maqam al-khasyah. Orang yang ada sifat nining, nascaya orang ning lah orang yang dapat bahagia dalam hidup. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat suratul Qaf ayat 33, Tuhan kata man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Cuba kita perhati tengok ayat yang untuk nak mari menjelaskan makna innal ladzina yakhshawna rabbahum. Dalam surah Qaf ayat 33 Tuhan kata man khasyar rahman, sesiapa yang takut akan Tuhan yang namanya Rahman, mana pemurah, bil ghaib, dalam keadaan kita tak nampak Tuhan. Mana kan tak nampak Tuhan di sini? Depan orang apa kita tak buat kerja benda hak Allah Taala merka, belakang orang pun kita tak buat kerja apa hak Tuhan merka. Tu makna kata man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dan dia datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang berasa kata nak taubat kepada Allah, berasa salah diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak lepas dari bersalah. Nabi SAW dia kata kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam dia lari tak lepas daripada silap dan salah, akan tetapi hak molek sekali di kalangan anak Adam iaitu gapo? Orang yang nak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Orang berasa nak taubat, nak rujuk diri dia. Taubah, taba bermakna raja'ah, nak kembali. Kita terajuk dah daripada jalan ni hak Tuhan, kita nak kembali klik mari semula duduk di atas jalan ni hak Tuhan. Tu makna kata waja'a biqalbin munib. Pak Tuhan balas lagu mana orang umpama ni?
Tuhan kata udkhuluha bisalam. Masuklah oleh munghi orang bersifat lagu tu di dalam syurga dan keadaan sejahtera. Zalikal yaumul khulud. Zalika yaumul khulud. Hari ni hari yang kekal abadi, mung akan duduk dalam ni selama-lamanya. Tidak ada jalan nak keluar dah daripada syurga. Tu nikmat hak Tuhan wi kita. Patut sekadar duduk dalam syurga nak gapo pada telitahnya mari belaka, tapi Tuhan kata lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka ahli syurga itu apa yang dia nak boleh belaka. Waladaina mazid. Dan di sisi aku ni ada tambahan lagi. Tambahan ni katanya ahli tafsir, tiap-tiap hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala akan buka hijab, kita ni boleh tengok muka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna, al husna bimakna jannah wa ziyadah bimakna ru'yatu ila wajhillahi azza wa jal. Makna mereka yang beriman dengan cara molek, takut Tuhan dalam keadaan ghaib, dia akan boleh masuk syurga dan dia akan boleh tengoknya wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang beriman. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Mung ni akan boleh tengok Tuhan mung seumpama mung tu tengok bulan yang penuh penama cerak nyata molek. La tudamuna fi. Tidak ada awal, tidak ada tutup tag apa, boleh tengok Allah SWT dengan mata kepala ni. Tapi bukan mata dunia ni lah, mata selepas daripada kita bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun mari pula. Tu makna mata tu. Mata Allah Taala menjadikan untuk kekal, wa imma kekal dalam syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha, wa imma kekal dalam api neraka. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Tu makna kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak royak lagi kepada kita, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ayat yang ke-13 tu cuba kita perhati dengan tadabbur. Tuhan nak ayat gapo pula kita ni. Wa asirru, dan wa asirru, dan mereka itu asirru. Asir makna mana? Makna memperlahankan. Dalam bahasa surat panggil memperlahankan. Kecek bisik-bisik kokoh. Tu makna gitu. Qaulakum, perkataan kamu, awi jaharu bihi, ataupun kita nak menyaringkan, nak menderahkan, nak pasal orang dengar dengan itu perkataan, kita kecek koho ataupun kecek derah, semua tadi itu depan Tuhan sama saja. Kita nak kecek bisik, tak kecek bisik masalah, kita kecek bisik nak kata ke orang, nak tuduh orang, nak mengupak ke orang, Tuhan tahu. Kalau kita kecek dengan cara derah, tu utama, lebih utama tu. Dua-dua ni tahu belaka. Katanya ahli tafsir ayat ni, puak-puak musyrikun dah mengupak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad ni budak baru nak lawan lagu mana, orang tua Walid ibn al-Mughirah ni tua tak pernah royak dengan Al-Quran. Bagaimana orang muda nak lebih berpengalaman, banyak ilmu daripada orang tua. Dia kecek sama-sama puak dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala waktu turunkan ayat ini di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun baca kepada mereka itu dengar. Sebab gapo Tuhan tahunya benda hak kita bisik kecek koho ataupun kecek derah. Kenapa? Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Taala tu alim, sangat mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada dalam hati kita. Allah nak lari tak lepas daripada Tuhan. Hak kita dok berasa dalam dada kita, dok telitah dalam dada kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apabila kita sebagai orang yang beriman, kita berasa dalam hati kita kata kita nak memikir tak molek tu ya tak lagi. Tu makna hati orang yang beriman. Adapun hati orang yang tak beriman, dia tak ada kira mana masalah-masalah umpama ni. Sebab dia sendiri pun jadi tak ada jadi kemik mana, tak ada berasa mana dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada berasa kasih, tak ada berasa kata kemanisan, kelazatan iman, tak ada. Sebab tu mikir perkara-perkara yang nak jadi zalim kepada diri. Apabila mikir perkara-perkara yang jadi zalim kepada diri, benda tu akan makan diri.
Sebab itulah Tuhan kata wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Wala yahiqu makru sayyi'u illa bi ahlihi, makna kata tidaklah kita rancangkan rancangan buruk untuk menzalimkan orang mana-mana, melainkan rancangan itu akan makan diri kita sendiri. Sebab itulah katanya ahli tafsir kata tidak ada orang yang memikir jahat kepada mana-mana manusia, malaikat jahat itu akan jatuh di atas diri dia, sebagaimana Tuhan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan kata innahu alimun bidzatis sudur. As-sudur mana dalam. Sudur di sini maksudnya dalam hati kita. Ada telitah di dalam hati. Sebab itulah Nabi SAW dia kata hati ini sebagai apa nama? Raja. Idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Kalaulah hati itu molek, ia molek habis anggota lain. Kalaulah hati tak molek, hak lain tak molek belaka. Sebab tu hati kita ni Quran ni nak menjagakan hati kita supaya nawi hati kita ni duduk di dalam garis. Sebab manusia kalau lepas wik dia nak bawa pergi tak molek mata. Nah, sebagaimana dalam surah Yusuf dia kata innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya diri kita ni nak bawa pergi pada jalan tak molek semata. Nak tak molek semata, nak zalim ke orang, nak gitu, nak gini. Wa imma zalim ke orang, wa imma zalim kepada diri. Dua tu ya manusia kita. Sebab tu Tuhan nak royak kata aku tahu apa yang hendak memikir wahai manusia. Innahu alimun bidzatis sudur. Ayuhan nas, jaga molek-molek nah. Aku tahu apa yang mudah memikir. Sebab tu Tuhan kata dalam suratul Ali Imran, Tuhan kata wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Tuhan ni beri amaran kepada kita terhadap hukum dia, jangan rangah, jangan kita tak taat kepada Tuhan. Satu hari Tuhan akan balas. Walaupun mikir dalam hati pun jangan mikir benda hak tak molek. Inilah ajaran Islam kita, ya jaga daripada hati lagi, bukan jaga di anggota sahaja. Itu maknanya. Sebab itulah dalam surah Taha Tuhan kata, surah Taha, surah Taha ayat 7 Tuhan kata wa in tajharu bil qawli wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalulah kita itu menyaringkan, memperderahkan suara kita hak tak molek tadi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu rusia dan tahunya apa yang kita itu nak sembunyikan. Tuhan tahu belaka. Apabila gini kita tak boleh nak buatlah benda-benda hak pesan kata apa yang menzalimkan diri kita itu tak boleh situ. Itu maksudnya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ayatkan kepada kita. Dan satu lagi daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak tafsirkan, Tuhan kata wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Tuhan mari tafsir dalam surah Al-Ghafir, suratul Ghafir ayat 19 Tuhan katakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lam apa mata kita duk katuk. Supaya kita kalau nak buat gapo-gapo akik kening setengah-setengah ataupun pejian mata perik-perik gitu. Tuhan ya'lamu kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun mata yang kita nak ngenak orang tu Tuhan tahu. Wa ma tukhfis sudur, ada apa hak kita duk susuk di dalam hati kita. Allahu akbar. Tuhan tahu belaka. Ninglah ajaran Islam yang sempurna. Hak ning makna kata Islam dinun kamil, sempurna. Ya bila daripada hati lagi. Itu maksudnya. Maksud yang Allah Subhanahu wa taala nak ayatkan kepada kita. Setelah daripada Tuhan tu menerangkan kepada kita dua ayat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Tuhan nak ayat pula ayat yang ke-11. Tuhan katakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lam, tak ke Allah Subhanahu wa taala tu mengetahui man khalaqa mereka yang Allah taala menjadi, wa huwal latif, sedangkan ia Allah tu latif, menghalusi, khabir, bijaksana. Gaponya Tuhan nak ayat di sini? Nak ayat kata Tuhan tak tahu ke kita, sedangkan kita ni pihak yang menjadi. Allah yang menjadikan kita. Bukan yang lain, bukan yang itu yang ni. Allah yang menjadikan kita. Apakah Tuhan tak jadi? Tuhan jadikan kita dan Tuhan tak tahukan kita? Tak boleh nak jadi. Akal tak angkat.
Ini nak ayat kepada kita, nak ayat kata Tuhan ni sebagai Rabbul Alamin, Rabbul Insan, Tuhan bagi manusia, Tuhan bagi cakrawala semua ni tahu apa yang dia berjadi. Sebab tu ya ayat kena molek tu. Sebab tu ya ayat kena molek ajaran hidup hak ada dalam Quran ni, ia makan sahih orang tua kata. Makan sahih kena molek. Tak ada jadi lekak sikit lekak kau ni, dak je betul molek apabila tuan yang menjadi itu ayat sendiri. Ini insya-Allah kata ulama-ulama kita ada ayat kata Al-Quran gapa? Dusturul hayah. Dustur hayah mana perlembagaan. Raja tamanun, pakar hidup di atas muka bumi ni kena tengok sini. Sebab itulah orang Gharbiyah, orang putih ni dia kata nak buat lagu mana supaya nak wi manusia itu tutup pakar hidup tak kena dan tak selamat sekali dengan dia di hari akhirat. Ia kena buatlah mana nak wi manusia tu tak faham bahasa Quran, tak faham bahasa lughatul Quran. Gapo lughah Quran? Iaitu lughah fushah. Orang Arab ni tak faham sekarang lah ni bahasa fushah. Sebab ia kecek bahasa kampung, kecek bahasa hak bukan bahasa surat. Supaya apa? Apabila masuknya orang putih jajah negeri-negeri orang Arab, dia bawa ubahkan orang Arab tu daripada bahasa asal untuk nak fahamnya Quran dan hadis Nabi SAW. Ia buai daripada tu nak pakai makna hak lain. Sebab kita tengok di dalam negeri Turki lama mana tak boleh nak kecek bahasa Arab. Lama mana tak boleh nak azan dengan bahasa Arab. Beberapa korong orang ni yang nak silakan pihak kita, dia kena kaca di lurah dulu, tamlai pasar dulu, waktu baik lurah besar sekali, luratul Arabiyah, hak lurah hak kita nak boleh pihak akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau dia boleh buat hak ni tu baik, nescaya orang tak jadi orang lah. Jadi kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Kita akan jadi seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih teruk sesat, lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tujuan hidup buat apa. Kita ni mari hidup ada tujuan, ayuhan nas, wahai saudara yang dikasihi, ada tujuan kita mari hidup. Bukan kita ni mari dunia untuk nak galak-galak, nak ramai-ramai, bukan makna gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak pindah masalah pula lah. Tuhan rakyat ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Lepas tu Tuhan nak rakyat pula nikmat dia hak yang wik kita dalam dunia ni. Nah, Tuhan nak rakyat nikmat dia hak yang wik kita dalam dunia ni. Lagu mana? Qala subhanahu wa ta'ala huwallazi, ayat 15 tu, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Tuhan kata huwallazi, ialah Allah. Huwa tu kena pada Allah. Ialah Allah ja'ala, menjadikan, lakum, bagi puak kita wahai manusia, al-arda, bumi hak kita duduk ni. Nah, Tuhan jadikan bumi hak kita duduk ni zalulan. Apa makna zalulan? Zalulan perkara yang boleh kita cocok tanah, perkara yang boleh kita itu berjalan di atasnya, perkara yang kita boleh cari rezeki di atasnya, tu makna zalulan. Allah Ta'ala jadikan bagi kita, bukan Tuhan yang lain. Tu makna zalulan. Mudah kita apabila nak jalan atas bumi tak jadi pening, nak gali, nak tanah gapo-gapo pun tak jadi patah mata cok dak lah. Kita gali boleh, ni ada gali tempat batu sudah, gali tanah tu tak apa. Nah, tu makna zalulan. Lepas tu Tuhan raya famshu fi manakibiha, maka berjalanlah olehmu wahai manusia. Famshu mana berjalan olehmu, oleh wahai manusia, fi manakibiha. Apa makna manakibiha? Ai fi wajhiha, di atas muka bumi ni jalan tengok. Tengok apa? Tengok kesal-kesal orang yang tidak beriman tu hewat lagu mana daripada kaum hak dulu-dulu. Boleh juga tambahkan iman kita. Boleh kita pergi tengok tempat kebun-kebun mana hak Tuhan menaikkan, musuburkan gitu dan gini. Sekarang lah ni seolah kata kalau orang duduk di sekolah ke, duduk di mahalai ke, duduk mana jamiah ke, orang nak pergi tengok pekerjaan, pedungan.
Gi di Jepun ke, gi di China ke, di mana-mana ke, negeri mana-mana ke dalam negeri kita ni untuk tu makna kata famshu fi manakibiha. Kita ni kena pergi tengok, pergi tengok begini supaya nak nampak kata Allah Subhanahu wa taala ni buat kepada kita perkara tu. Lepas daripada tu wa kulu min rizqihi, makan olehmu wahai manusia daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala menaikkan, mentumbuhkan, mengadakan di atas muka bumi ni. Makan. Berahlah, getah pasal kata kita motong boleh gapo ni, makna kata kita boleh hasil juga. Orang awak pasal naik kerja umur kerja gapo ni, tanah umur tu awak buat umur tu umur jual situ jual sini. Boleh juga. Makna kata boleh kita buat makan bekalan yang molek. Fakulu wa kulu min rizqihi, daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri. Katanya para ulama, kita ada ayat sama dah, rezeki ni jangan kita ingat kata duit sekarang dah. Rezeki ni hak mula sekali iaitu al-iman wal Islam. Hak besar sekali al-iman wal Islam was sihah, kesihatan kita tu rezeki. Lepas daripada tu isteri salihah, suami yang soleh, anak salihah, anak yang soleh. Jalan belakang tu. Lepas tu duit ke apa nama tu masuk dalam tu. Jangan kita ingat atau rezeki kita kurang lah ni. Dah. Nah, makna kata rezeki hak besar sekali al-imani wal Islam was sihah. Hak tu hak besar sekali. Lepas daripada tu banyak perkara lagi hak Tuhan nak beri kita. Nah, tetapi di sini makna kata wa kulu min rizqihi, makan oleh wahai manusia daripada rezeki ya Allah Subhanahu wa taala mentumbuhkan daripada bumi tu. Lepas daripada Tuhan duk bela kita, duk uwi kita makan, duk uwi kita minum, duk uwi kita pakai, duk uwi kita mewah, duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, satu hari Tuhan akan panggil kita kelik. Hak tu maksud kata wa ilaihin nusyur. Wa ilaihi an-nusyuru, kepadanya lah kita akan kembali. Kepada Allah lah Subhanahu wa taala kita ni akan kembali. Sebab itulah kita janganlah kita duduk di atas muka bumi ni. Jangan kita duk buat perkara-perkara yang kita nak sesat diri kita kamar dia, tak sah. Sama adik-beradik, sama ibu bapa, samanya anak pinak, sama kawan gu, tak sah buat. We jadi punah hati. Tak sah buat we jadi punah hati. Kenapa? Kerana benda tu kita akan sesat satu hari apabila kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil sikit pun. Kita pergi tak nak sampai masa kena pergi mata. Sebab tu Tuhan kata inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Apabila datangnya gapo nama ajal Allah Subhanahu wa taala, kita kena pergi semata-mata. Tu makna kata wa ilaihin nusyur. Kita diri kita tu kena pergi. Lepas tu harta kita, pakaian kita, anak pinak kita, gapo nama, ia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak sah dok jadi serabut banyak. Nampak Tuhan cabut begitu gi daripada kita, kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas daripada tu kita boleh beri masa 3 hari takziah berapa nama tu. Lepas daripada tu gi pula, kerja pula. Sebab benda tu akan turut kita belaka. Gi dulu, gi kamar dia support. Itu makna kata wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah akan kembali semua pekerjaan urusan kita, akan semua klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tiap-tiap hari hatalah kebaikan kita, perkataan kita kepada Allah, amalan kita kepada Allah hak molek. Tuhan dak seru kepada kita sehatta benda hak molek semua. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah amalan yang molek, perkataan yang molek akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna kata wa ilaihin nusyur. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala royak pula kepada kita. Royak lagu mana? Cuba kita tengok. Tuhan kata aamintum man fis samaa ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, makna kana aamintum, apakah kamu merasa selamat daripada siapa yang ada di langit? Kita berasa selamat ke diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi di atas segala makhluk? Itu makna man fis sama.
Man fis sama' katanya Imam At-Tabari huwa Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. As-sama' di situ bermakna al-ulu, maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala ni maha tinggi, zat dia, pangkat dia, kuasa dia, retah dia, segala-gala tu tinggi belakang. Itu makna kata man fis sama'. Adakah mu tu berasa tenang hati dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berdosa dengan Tuhan, apabila kita berasa salah dengan Tuhan, kita tak cepat-cepat nak bertaubat, tak cepat-cepat nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Berasa tenang ke hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi di atas segala makhluk? Ayyakhsifa bikumul ard. Gapo mana ayyakhsifa bikumul ard? Yakni daripada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meserokkan kita gana bombing. Yakhsifa bermakna serok. Serok tak mana kata supaya Qarun tu kelah. Qarun dia berasa kata dia perasa kata anak koci dia ni orang lelaki hak gagah-gagah boleh pikul atas bau. Noyak tu banyak dan besar. Kayanya dia berasa takabur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Lagu mana jadi? Fa khasafna bihil ard. Tuhan perintah pada bombing tu serok dia masuk di dalam bombing. Tu makna kata ayyakhsifa bikumul ard. Kita boleh tengok dalam negeri Arab, negeri mana-mana orang deraka kepada Tuhan ni, dia juluh di dalam seolah kata bombing tu jadi serok dia turun. Benda ni tak mustahil, benda ni ada di dalam pandangan hidup manusia yang kita boleh tengok di dalam ilmu-ilmu yang manusia boleh ambil tahu. Ni perkara yang nak kita berasa, jangan duk berasa tenang di hati, berasa sedap apabila kita makan harta nak yatim, biar ni jadi gano. Wapanya kenyang sepatu Kalau tak marah bila nak kaya, nyelah belakang. Kalau tak risuah agak, bila nak benar buat kita, tak apa dah kau taubat. Jangan. Kecek lagu tu apa yang kecek tatakabbar ala Allah, kita takabur di atas Allah. Dekat-dekat dengan Allah Taala nak retah kepada bumi ni, serok dari mana tu. Apabila Tuhan retah mu tak boleh nak buat gano wahai manusia. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar molek-molek jangan kita duk buat jadi sakit dengan Tuhan kita. Jangan kita sebagai manusia, jangan kita ni sebagai hamba yang dhaif. Ingat kata kita ni wa khuliqal insanu dhaifa. Kita kuat secara mana pun kita dhaif. Kita ni datang daripada tempat yang keluarkan air kecing daripada dua pihak. Tu manusia. Nak lebih secara mana, hebat secara mana, situ manusia. Sebab tu Tuhan nak kita ingat semua. Kata jangan kita berasa duk amil molek, tenang molek hati apabila kita langgar Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari itu musyrikun lah yang mari duk ngejek kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ni duk royak kata beringat sikit dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Kalau duk buat jadi duk sakit-sakit tu beringat sikit. Dia kata fa'amtir alaina hijaban minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Hey Muhammad, mu tak sedok ugu aku lah. Kalau mung tu benar sungguh apa mu duk kata ni, buat turun batu daripada langit ataupun wari azab yang sangat hebat, wari selalu. Ayat kata orang musyrikun ni, orang lawan Tuhan tu rupa hak Tuhan duk ayat dalam Al-Quran. Lalu Tuhan buat turun ayat kepada Nabi, Nabi pun tunduk. Nabi tak gaduh nak berdoa seumpama Nabi dulu. Nabi pun tunduk. Tuhan buat turun ayat Quran di atas Nabi alaihi wasallam, kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tak akan azab sama sekali selama mana wahai ya Rasulullah mu ada sekali dengan kaum tu. Nak ayat kata kalau Nabi dah ada, Tuhan tak turun azab. Walaupun orang kafir nak lagu mana, nak pe'eh hudus setara mana, Tuhan tak buat turun azab. Apabila Rasulullah ni wafat, bimbang takut azab tu turun. Pana awak lagu mana? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mana Tuhan wi jalan, selama mana hamba ada istighfar, Tuhan tak buat turun azab. Sebab itulah kita apabila salah dengan Tuhan, istighfar banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz ni kalau lari daripada peperangan pun Tuhan hapung dosa dia.
Lari daripada peperangan dosa besar, akbarul kabair, dosa besar sekali. Tetapi kalau kita istighfar dengan lafaz tadi, tu hapung dosa. Kalau hak kecil, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sekadar tu tak apa. Astaghfirullah tak apa dah. We ada di lidah kita istighfar sama. Barulah diri kita tu diselamat oleh Allah, keluarga kita selamat oleh Allah, kampung kita selamat oleh Allah, negeri kita selamat oleh Allah. Tu cara. Hak ni benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas daripada tu ayat lagi. Am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Mana kana? Atau apakah kamu berasa tenang hati Tuhan yang ada di atas segala makhluk nu kalau kita buat dosa bahawa dia itu nak hatta yursila alaikum, mana Tuhan nak hantar hatta kiringlah kepada kita di atas kita hasiba. Mana kan hasiba di situ makna kata angin yang ada di dalam itu tu batu, angin batu, seolah kata Allah Subhanahu wa taala waktu turun di atas kaum nabi dulu. Ni mana kata hasiba. Tuhan boleh kuasa nak bagi angin serta batu dalam tu. Pas kita tengok hari ni tsunami tu ke, Tuhan bagi air serta ada dalam tu batu lah, kayu gapo dapat yang sodak gi habis. Tu yang kita boleh tengok. Hak ni Tuhan royak dalam Quran hasiba. Umat-umat dulu kena, tapi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak kena sebab Nabi doa kepada Allah, jangan doa azab umat kami, umat aku ya Allah. Nabi berdiri setelah daripada Hajjatul Wada' Nabi buat tu diri selepas dia semaya Zuhur hingga jatuh matahari doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hak kita. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak menyatak Nabi kita. Diri kerahkung selepas daripada dia semaya Zuhur dan Asar jam'an wa qasran di pada Arafah, dia berdiri doa situ sehingga jatuh matahari kepada kepada kita. Sebab tu satu doa yang kita sebagai umat Islam ni kena berdoa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim kepada kita. Bunyi kata kana? Kita tatabuk di dalam hak tanda ni, tak ada dalam rakaman ni, tak apa. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pada doa ni dua patah ni semua hak Nabi doa boleh berlaku. Semua kita boleh. Hak Nabi doa semua hasil berlaku bagi kita. Itu makna kata apabila kita berilmu dengan beramal serta kita ni ada ilmu, seni dia tak letih. Ni gak nak berdoa, hak Nabi berdoa gak panjang, kita minta dua patah tu. Nabi juga ajar dalam hadis yang sahih. Maka kita ambil doa-doa umpama tu, mari berdoa. Lepas tu kita tengok kata hidup kita belum daripada kita doa dengan doa tu, lepas daripada kita berdoa faham preng makna kata ubah yang lagu manalah hidup kita. Itu maknanya. Baik, sikit dah. Am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apabila Allah Subhanahu wa taala waktu turun azab, nescaya mung tu akan boleh tahulah bagaimanakah orang yang aku itu berikan khabar kata aku nak buat kerja gini, kalau mung tu tak sesuai dengan aku nak azab. Ni tu mana nadhir. Tuhan tak buat kerja dulu, malaikat Tuhan amaran dulu. Hatta rasul, hatta para pendakwah, hatta warasatul anbiya, riwayat tahu. Lawan lagi kena. Itu makna kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan tak mengazabkan puak kita malaikat setelah daripada Tuhan utuhkan rasul. Katanya para alim ulama tafsir kata setelah daripada pendakwah tu riwayat dulu, barulah nak berlaku perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala janji. Lepas daripada tu Tuhan ayat 18 tu wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya telah membakit dusta mereka yang sebelum daripada kaum wahai Rasulullah. Makna kata hey Nabi mu tak sedap berasa hati apa-apalah belum daripada mung nining. Orang tak terima kat dakwah para nabi, dakwah Islam juga nabi mana-mana pun orang Islam
Tak terima. Sebab tu tak sadar berasa gapo. Tengok Nabi Nuh AS. Qala Nuhur Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Cuba tengok Nabi Nuh. Qala Nuhur Rabbi, berkata oleh Nuh, wahai Tuhan, aku ni inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku ni dakwah manusia, kaum aku ni siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak dia nak turun aku, mereka lari. Banyak lari, tak saya masuk dekat. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Katuk gini. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ambil baju ni katuk muka gitu. Wastakbaru istikbara. Oh, nak terima kerana hak Nabi, hak Nuh hari. Ya manusia juga, aku manusia. Tu makna kata walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim. Lepas tu Tuhan raya fa kaifa kana nakir. Cuba kita tengok pakai fa kaifa kana nakir, mana lagu mana. Makna apabila kaum tu bangkit bahong terhadap siapa? Terhadap para nabi, terhadap para rasul. Bagaimana ke Allah Subhanahu wa taala buat lepas pada tu? Tuhan membinasakan mereka. Tuhan membinasakan mereka setelah daripada apa? Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala utuhkan rasul mari. Pak Nabi Nuh Tuhan buat kan? Tuhan hantar ni, hantar apa? Hantarnya air penuh dunia. Sebab Nabi Nuh kata la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Hey Tuhan, mu tak usah tinggal sekhabuklah di atas muka bumi ni orang kafir, we mati we habis. Malaikat orang naik perahu sekali dengan aku, katanya ahli tafsir 80 orang. Lepas tu hingga anak dia sendiri, anak Nabi Nuh tu tak seturut juga pak. Saya katakan, cuba kita tengok. Apabila kita tengok sejarah Nabi, jadi wasa hati kita wasa tak ada serabut mana. Radak Nabi, pangkat Rasul ulul azmi tu Nabi Nuh tu, anak tak pakai pak. Allahu akbar. Nabi Nuh kata, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hei anak, jangan mari main duk sekali dengan ayah. Dia duk gantung di perahu gitu. Hei mari duk sekali dengan ayah, jangan duk situ, jangan duk situ. Anak jawab tu anak. Nak naik kerabat naik sekali dengan ayah. Dah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Masa tu air duk tengah-tengah dah naik. Tak siapa lagi bukit hak tinggi tu. Dia tengok bukit ni kata, ayah hamba tak boleh naik dengan ayah, ayah nak lari naik atas bukit ni. Sa'awi ila jabal, naik di atas bukit tinggi lagi. Tak selai dah kita insya-Allah Nuh. Bukit tinggi lagi, duk memikir dengan akal. Lalu Nabi Nuh jawab kata, la asimal yaum. Hari ni tak ada siapa dia selamat malaikat orang naik perahu ni. Pak akhir lagu mana? Fakana minal mughraqin. Maka dia tu termasuk daripada golongan orang yang dikena lemahkan dalam air. Itu Nabi. Itu makna fakaifa kana nakir. Nabi lain-lain lagi umpama ni jugalah. Nanti kita tengok tempat-tempat yang lain pula lah. Tu dia. Setelah daripada tu Allah Ta'ala rayakkan kepada kita sebagai ayat yang ke-19 tu Tuhan kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kita takjil pada minggu hadapan lah, kerana kita pakai masa banyak dah ni insya-Allah Ta'ala, supaya kita tak penat sangat, maka kita mari sambung pula pada minggu hadapan insya-Allah Ta'ala. Tuhan katakan dan tidakkah mereka melihat kepada burung yang di atas mereka itu bertubai bukanya sayap-sayap dan ada hak katuk yang boleh mengizinkan mereka itu, iaitu burung tu boleh tubai atas udara tu pia yang duk jaga Allah Subhanahu wa taala yang nama Rahman, innahu bikulli syai'in basir. Lagu mana pula nikmat hak Tuhan nak wi kita nampak, dan daripada sinilah manusia kita boleh mikir waknya kapal tubai yang kita boleh naik pergi ke Mekah, pergi ke mana-mana pun daripada ayat ni lah. InsyaAllah pada minggu depan kita mari tengok isi kandungnya ayat yang ke-19 daripada suratul Mulk. Pada minggu ni sekadanilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.